anda ya. Biasanya kelas form 4, form 5 cikgu takkan unmute-kan anda semua sebab saya faham yang anda telah mencapai maturity supaya boleh fokus dalam kelas tanpa buat bising macam budak darjah 5 ataupun darjah 6. Boleh? Okey. Nak makan Maggi, biskut raya, kuih tiaw goreng, mi goreng, nasi ayam semua boleh. No problem. Jadi fokus depan kelas. Okey? First time sikit orang sir. Tak apa. Tak apa. Mungkin dia orang tahu kot hari ni ada cikgu baru. Tak nak datang lah. Okay, now. Okay. To be very frank, saya tak ada nota dia. Okay, saya tak ada nota dia. Tapi saya akan ajar. Saya masih akan ajar ya. So, bila kita kata mengenai asid nukleik ya. Apakah itu asid nukleik? What is asid nukleik? Siapa tahu? Asid. Bolehkah dia melecurkan diri anda? Asid nukleik boleh melecurkan diri anda? Boleh. Nur Kamilah cakap boleh. Boleh ya? Tak salah ya? Tak salah sebenarnya. Sebab kebiasaannya kita tahu yang asid boleh melecurkan. Itu adalah konsep dalam yang telah tertanam dalam minda kita. Asid mesti melecur. Kalau kena kat kulit tembus. Pak, ya? Kena kat muka hancur, hilang muka semua. Saya faham. Tak salah. Tak salah. Tetapi asid ni mempunyai kekuatan yang berbeza. Sebab tu kita ada nilai pH. Di mana pH 1 adalah sangat kuat ke tak kuat? Asid dalam pH macam mana? Daripada pH 1 sehingga pH 6. 6.9. 7 adalah neutral dan selepas 7 sehingga 14 adalah alkali. So 1 hingga 6.9 dianggap sebagai asid. Tetapi bukan semua asid ada dalam kategori pH 1, 2 ataupun 3. Tak seperti hidroklorik asid, asid hidroklorik yang dihasilkan di perut anda untuk mencernakan makanan. Yang tu kuat. Tetapi badan manusia melalui evolusi yang berjuta-juta tahun di mana kita menghasilkan satu lapisan kulit ataupun epidermal layer di dalam perut kita di mana dia tidak melecurkan ataupun menghakiskan lapisan perut anda. Siapa di sini mempunyai masalah gastrik? Siapa di sini mempunyai masalah gastrik? Nur Kamilah ada. Siapa lagi ada? Siapa lagi? Tak ada kan? Tahu kenapa anda ada masalah gastrik? Senang saja. Sebab anda tidak makan pada waktu yang sepatutnya anda makan. So, bila anda lapar, secara automatiknya badan anda menghasilkan hidroklorik asid dengan konsep yang anda tengah makan untuk mencernakan makanan anda. Tetapi bila anda tidak makan, asid yang dihasilkan itu akan mula menghakis dinding perut anda. Bila hakisan menjadi terlalu dalam, ya, terlalu dalam sehingga lapisan yang untuk menjaga perut anda telah dihakis, ya, ini akan menyebabkan kesakitan bila asid itu dirembeskan kelak harinya. Sebab itulah orang yang ada gastrik takut lapar. Dia akan selalu makan je. Kalau tak, dia akan dapat sakit gastrik dan anda akan minum sejenis susu yang rasa dia macam coklat polo. Rasa mentol. Yang tu adalah alkali. Di mana dia akan masuk ke dalam perut anda dan menetralkan. So, bila kita ambil sebagai asid nukleik adalah asid yang boleh dijumpai di dalam nukleus sel anda. Okey, macam ni ya. Okay, lihat sini ya. Okey. Cikgu akan pergi slow sebab dia deep sikit. Okey. Kalau ini sel, okey. Di dalam sel ada nukleus. Di dalam sel ada nukleus. Di sinilah anda akan jumpa asid nukleik anda. Asid nukleik anda. Okey, sekarang apakah fungsi asid nukleik? Apakah fungsi asid nukleik? Siapa tahu? Apakah fungsi asid nukleik? Kelas cikgu suka tanya banyak soalan. Siapa tahu? Apakah fungsi asid, nukleik asid? Apakah fungsi dia? Anybody? Nutrient? No. Lagi? Anybody? Kromosom. Kromosom kit membawa maklumat genetik. Nur Alia, fantastic answer. Okay, very well. DNA Kamal bagus. So dia memainkan peranan penting dalam pewarisan. Dia memainkan peranan penting dalam pewarisan di mana dia membawa maklumat warisan anda. Okay, di mana maklumat itu yang menghasilkan bentuk fizikal anda. Hidung kena mancung ke, rambut kena kerinting ke, warna kulit kena cerah ke, gelap ke, mata sepet ke, mata besar ke, ya, macam anime Korea, telinga terkeluar macam ni ke ataupun lipat ke dalam, boleh
menggulungkan lidah, tak boleh menggulungkan lidah dan sebagainya. Tetapi kesemuanya adalah dalam bentuk fizikal. Asid nukleik tidak boleh membawa maklumat mengenai perangai ataupun emotion anda. Seperti kalau bapa saya seorang yang garang, saya pun menjadi seorang yang gerang. Sebab saya membawa maklumat genetik dia, maklumat pewarisan dia. Tidak. Perangai tidak boleh ataupun yes, excuse me, yes. So pakai nota boleh ada kat WhatsApp. Nota saya tak pakai nota, saya ajar sendiri. Okay? Sorry ya. Sorry untuk gangguan tadi. So, perangai, emosi dan sebagainya tidak boleh diwariskan. Hanya rupa bentuk fizikal yang boleh diwariskan. The best part about this is, dengan mengambil asid nukleik anda, kita boleh tahu siapakah ayah anda, mak anda, siapakah ayah kepada dia, ayah kepada dia, ayah dan sebagainya. Ada banyak klinik-klinik di Malaysia yang tengah membuat sistem ini ya. Anda boleh mendapatkan perkhidmatan ni di mana mereka mengambil genetic information anda dan memberi maklumat mengenai diri anda. Mungkin seperti kadar kesihatan, adakah anda seorang yang senang mendapat sakit jantung ataupun di manakah datangnya keturunan anda. Tengok-tengok anda cek, tengok keturunan anda daripada Parsi ke, Afrika ke, ya, macam-macam, daripada Arab ke. Sebab kita semua ni bukan yang asli. Kita ada banyak darah campuran yang berlaku di diri kita. Kalau anda pergi kat Kelantan, banyak ada darah campuran dengan orang Siam ataupun orang Thailand. Betul? Sebab tu bentuk fizikal mereka tidak sama dengan kita. Kalau anda pergi kat Sabah dan Sarawak pula, mereka masyarakat Melayu yang berhijrah ke sana dan berkahwin dengan orang di sana seperti orang Iban, orang Kadazan dan sebagainya, rupa bentuk fizikal mereka juga berubah. Ada iras-iras macam Filipino sikit dan sebagainya. So yang ni semua dengan mengkaji pewarisan anda, kita akan dapat tahu di manakah anda datang, what are the prone diseases yang you can get. Ya, ini semua dalam pewarisan anda, di mana hanya dengan melihat kepada asid nukleik anda. So, dalam asid nukleik, topik asid nukleik, ada beberapa perkataan yang sangat famous. Ya, ada banyak perkataan yang sangat famous digunakan. Perkataan pertama yang banyak digunakan adalah apa? Ya, adalah DNA. DNA. Apakah itu DNA? Siapa tahu? Dan ada beberapa perkara lain seperti kromosom. Dan kita ada gene. Kita ada allele. Ya? Dan sebagainya. So ini beberapa perkataan yang banyak digunakan dalam topik ini. Bagus. Orang dah jawab dah, deoksiribonukleik acid. So komponen yang terbesar di sini adalah, cikgu padam dulu. Okey. Komponen yang komponen yang terbesar di sini cikgu buat satu bulatan besar. Okey, satu bulatan besar. Okey, selepas tu bulatan kecil dan bulatan kecil. Kenapa bulatan? Okey, cikgu tunjuk. Komponen yang terbesar di sini adalah yang di sini. Kromosom. Dah belajar ke mitosis dengan meiosis? Pernah belajar tak mitosis dengan meiosis? Dah. Okey, dalam mitosis dan meiosis, anda akan belajar mengenai pembelahan bab 6 tu. Tapi saya rasa form 3 ada belajar tak? Tak ya. Kalau tak apa. Okey, bila anda belajar mengenai bab mitosis dan meiosis, anda akan belajar satu perkataan yang banyak kerap kali anda tahu, pembelahan kromosom. Pembelahan. Apakah itu kromosom dan di manakah dia boleh dijumpai? Apakah itu kromosom
Dan di manakah boleh dia dijumpai? Any idea? Kromosom ada dalam DNA. Ya ke? Okay, now, first of all, okay, kita ambil satu konsep sebegini. Satu konsep. Bayangkan satu buku teks. Bayangkan satu buku teks. Dah bayangkan ke belum? Okay, cikgu tulis di sini. Buku teks. Okay? Dah? Buku teks. Selepas tu, kita tulis di sini pula bab. Bab. Subtopik. Dan perkataan. So, ini adalah pecahan yang anda boleh lihat di dalam sebuah buku teks, di mana bahagian terbesar adalah buku teks. Lepas tu anda buku teks dibagikan kepada bab-bab tertentu, tak kisahlah ada berapa bab dan sebagainya. Seterusnya anda ada subtopik. Betul? Anda ada subtopik. Dalam subtopik itu dihasilkan dengan menggunakan perkataan. Betul ke tak? Ini adalah pemecahan yang biasa, ya. Pemecahan yang biasa. So, now, untuk kromosom, kita boleh menganggap kromosom sebagai buku teks. Dia adalah bahagian terbesar. Apakah fungsi kromosom? Senang saja, dia membawa maklumat genetik. Membawa maklumat genetik terdiri daripada protein dan DNA. Okey, lagi apa ada? Sentiasa hadir dalam pasangan homolog. Apakah itu pasangan homolog? Kita akan lihat dulu. So, bila kamu kata kromosom, yang biasa yang dia akan tunjuk adalah bentuk rama-rama. Bentuk rama-rama. Dan dia terdiri pada benang halus. Terdiri pada bermenang halus. Manusia ada berapa kromosom? Manusia ada berapa kromosom? Millions. Kamali cakap. Kamilah. Sorry. Susah sikit. Sorry ya. Kamilah. Ada orang cakap 46. Nurul Fatin kata 46. Lagi? Anybody else? Nurul Fatin. You punya DP cute lah. Bagus. Kita sokong. Ya. Jangan lupa malam esok ya. Join semua orang. Okay. So, berapa kromosom kita ada? Manusia ada berapa? 23 mak, 23 ayah. Okay. Now, lot of good answers. Thank you very much. Anda semua mantap. Manusia ada 46 kromosom ataupun 23 pasang. Di mana 23 datang daripada ayah anda dan 23 datang daripada ibu anda. Sebab itulah kita kata anda adalah gabungan kedua-dua ibu bapa anda. Tetapi secara fizikalnya, okey, tak semestinya anda kena ada separuh daripada ayah dan separuh daripada mak anda dalam bentuk fizikal anda. Ada masanya anda boleh lebih kepada mak ataupun lebih kepada ayah. Ya? Kenapa? Kita akan lihat nanti. Kalau cikgu start bagi tahu sekarang, nanti kamu akan keliru.
So kita ada 46 kromosom. 46 kromosom iaitu boleh dibahagikan kepada 23. So bila kita kata pasangan homolog, maksudnya dia ada pasangan dia. Di mana yang ni daripada ayah, yang ni daripada ibu. Yang ni pada ayah. So dia akan beratur macam ni dalam bentuk 23 pasang. Dalam bentuk 23 pasangan. Siapa tak faham sampai sekarang? Siapa tak faham sampai sekarang? Come on. Yang tak faham, bagi tahu cikgu tak faham. Sebab topik ni sangat penting. Anybody? Semua orang okey? Meriah sikit kelas. Musim raya ni macam tak meriah je. Kenapa semua sedih? Ha? Lapar aduh. Dah pukul 5.11 lapar lagi. Okey, tak apa. Nanti sekejap lagi. Bolehlah pergi makan semua, ambil makanan makan depan belajar, tak salah kan? Dalam petak tu apa? Yang ni. Yang ni, yang first kali kromosom. Kromosom. Okey. Cikgu nak tanya sesuatu ya. Cikgu nak petak tu. Petak mana? Oh, homolog. H-O-M-O-L-O-G. Homolog. Pasangan. Kenapa dia berpasangan? Lagi sekejap. Tunggu sekejap. Satu persatu kita akan masuk. Okay, now. Pernah tak tengok mak ataupun saudara mara anda, okay, yang suka buat kiting, kita panggil dia. Yang boleh buat alas meja, alas TV, or yang geng-geng lama semua menganyam ke? Menganyam bukan. Ni dia pakai benang. Lepas tu dia akan buat macam ni. Dia ada macam dua jarum, lepas tu dia akan mengait. Kan? Dia ada benang dia kan? Berwarna-warni. Macam dalam kartun. Tak kisahlah kartun ke kat rumah ke. Dulu kat kampung banyak orang. Alas meja lah, alas TV, alas tempat makan, alas sofa. Dia orang suka buat ni. Kiting, lepas tu ada bunga-bunga semua. Pernah tengok berbenang dia tak? Pernah tengok berbenang dia? Pernah. Okey, senang. Yang tak pernah tengok, fikir pasal benang biasa yang kamu ada kat rumah. Satu benang, satu slot tu. Ya? Dia kan ada banyak benang kan? Dililitkan menjadi satu benang. So bayangkan kromosom pun adalah dalam bentuk begitu, di mana dia melilit macam ni. Banyak berbenang-berbenang halus yang melilit sepanjangnya. Ya? Banyak lilitan. Okey? Okey, ini adalah bentuk sebenar dia. Dia melilit. Kenapa dia melilit? Untuk mengurangkan luas permukaan. Supaya dia boleh simpan banyak informasi. Bayangkan kalau kamu nak simpan benang tu dalam bentuk terbuka. Berapa panjang kamu nak cari? 1 kilometer kalau boleh buka. Ada benang sampai 1 kilometer. Tapi bila kamu lilitkan dia, kamu dapat dalam bentuk saiz tangan saja. Kalau 1 kilometer, boleh. Susah nak simpan kan? Sama juga dengan badan kita. Maklumat kita adalah begitu banyak. Tetapi kita tak boleh simpan dalam bentuk memanjang. Kita kena simpankan dalam bentuk yang lebih padat. So beginilah dia akan disimpan, dililitkan dalam bentuk begini supaya dia padat. Dalam bentuk kromosom macam butterfly. Tapi bila anda tarik satu benang itu keluar, kamu boleh tarik ya? Kamu boleh tarik. Satu benang itu keluar daripada sana. Benang ini kita panggil sebagai DNA. Benang ini kita panggil sebagai DNA. So, lepas kromosom, seterusnya adalah DNA. DNA akan melilit sampai menjadi kromosom. Okey? Faham? Cikgu nak continue ni? Boleh? Boleh cikgu padamkan bahagian sini? Boleh padam?
Okay, thank you. Okay. Apa? Di sini saya tulis dulu. Kromosom. Now, bab dia adalah DNA. Bab dia adalah DNA. Now, apakah itu DNA? Deoxyribonucleic acid. Again, deoxyribonucleic acid. Cuba fahamkan lagi sekali ya. Deoxyribonucleic acid. Jangan lupa satu perkataan yang sangat penting. Jom kita lihat apakah fungsi dia dan sebagainya. First of all, dia adalah dalam bentuk double helix structure ataupun struktur helix ganda 2. Struktur helix ganda 2. Apakah maksud dia? Double helix structure. Anybody? Okay. Okay, jom kita. Sekarang tak bulan Ramadan dah, so boleh cerita pasal makanan. Semua orang pernah makan Domino's Pizza? Semua orang pernah makan Domino Pizza? Pernah? Okay. Pernah tak makan roti? Sedap, memang sedap Kamila. Tapi pernah cikgu punya favorite cikgu dalam Domino's Pizza adalah roti yang berlilit tu. Pernah makan tak? Garlic bread tu yang dia akan berlilit. Sedap kan? Cecah dengan mushroom soup ke, ya? Panas-panas lagi. Dia ada bau bawang putih sikit kan? Sedap kan? Bagus. Kalau macam tu, semua orang pernah makan benda tu. So bayangkan itu adalah double helix structure. Struktur helix ganda 2. Dia berpintal. Macam roti garlic yang ada kat Domino's Pizza. Okay? So, dia macam ni. Okay? Lagi satu, dia akan masuk macam ni. Okay? Dia berpintal. So, di tengah-tengah dia, kita boleh lihat banyak sini. Ada benda macam, kalau tengok cerita orang putih, cerita Spiderman, semua banyak dia akan tunjuk benda ni. Okay. Now, ini adalah struktur helix ganda 2. Dia berpintal. Tapi bila dia berpintal, dia tak berpintal melekat macam ni ya. Dia berpintal tidak melekat. Walaupun dia berpintal, dia ada ruang di antara 2. Dia ada ruang macam ni. Dia tak macam ni tau. Tapi dia ada ruang. Okey, roti kat Domino Pizza tu dia melekat macam ni. Tapi dalam DNA dia ada ruang sikit. Walaupun dia berpintal, dia ada ruang. Kenapa dia ada ruang? Sebab ada sesuatu perkara di sini yang menyebabkan dia ada ruang di antaranya. So, now DNA dia terdiri pada satu perkataan yang kita lihat di sini adalah terdiri daripada ribuan perkataan yang penting ya. Nukleotida. Apakah itu ribuan nukleotida? Apakah itu
Nukleo tidak. Okay, now. Okay, lagi satu explanation sebelum kita pergi lebih mendalam ya. Now, apakah itu bahasa komputer? Apakah itu bahasa komputer? Siapa pernah belajar coding? C++. Siapa pernah belajar coding? Apa tu? RHS. Apa tu Nur Kamalila? Come on guys, feedback. Pandai Muhammad Syabril. Very good. 0101110001. Itu adalah bahasa komputer. Itu adalah perintah yang kamu memberikan kepada komputer. Seperti senang. Kalau tekan macam ni ya. Ini handphone. Kalau saya tekan yang ni, okey, ataupun kamera, okey, apa akan berlaku adalah kamera kena muncul. Betul? Kalau saya tekan balik, dia lock balik. Ini adalah perintah yang kamu berikan kepada satu sistem komputer. Tetapi bagaimana kamu nak perintah? Kamu tak cakap dengan komputer ataupun prosesor ataupun software. Kalau I tekan kat sini, kau kena tutup ya. Kalau tekan kat sini, kamu kena keluarkan kamera. Tak. Bagaimana kamu memberi perintah kepadanya adalah dengan tulisan seperti 10100. Yang tu bermaksudnya, ini, tekan ini, tekan ini, kamera kena keluar. Okey, ini adalah perintah yang kamu berikan kepada komputer ataupun prosesor ataupun bahan elektronik untuk berfungsi. Now, so bahasa komputer ataupun untuk membina komputer kamu kena ada 0 dan 1 sahaja. Tetapi manusia pun, untuk membina manusia pun kamu kena ada. Pernah tak kamu fikir, kalau saya potong kuku anda, kalau anda memotong kuku anda, yang tumbuh baliknya adalah kuku, bukan rambut. Bila anda potong rambut anda, yang tumbuh balik adalah warna rambut yang sama. Bukan potong, masa potong hitam, tumbuh balik adalah warna blonde. Tidak. Sebab dalam sistem manusia pun, untuk penghasilan sel-sel baru, untuk penggantian, okey, sampainya umur macam ini, sampainya umur akil balik, ini adalah beberapa perubahan yang kena laku pada badan anda. Pihak lelaki, okey, kandungan otot kena meningkat, kekerasan dan ketebalan tulang kena meningkat, badan kena meninggi, sebegitu juga janggut kena tumbuh. Ya, macam ni. Begitu juga dengan pihak wanita. Bila sampainya akhir balik, dia patut mula mendapatkan kitaran haid dia, menghasilkan ovum, perubahan dalam bentuk badan. Siapakah memberi perintah-perintah ini? Pernah anda berfikir? Perintah-perintah ini semua telah lama ada dalam sistem anda, iaitu dalam DNA. Dalam bentuk A, T, G dan C. Kalau komputer ada 2 coding, iaitu 0 dan 1, manusia pula ada 4. A, T, G, C. So bayangkan berapa kompleksnya kita. Okey? Bayangkan berapa kompleksnya kita, iaitu adenosine, thymine, guanine dan cytosine. Ini adalah perintah kamu. Di manakah kamu boleh jumpa perintah-perintah ini? Kamu boleh jumpa di sini. Di antara double helix structure ini. Tetapi perintah ini pelik sikit. Yang A hanya boleh bergabung dengan T.
Dan G hanya boleh bergabung dengan C. Ataupun vice versa. A dengan T, T dengan A, ataupun G dengan C, C dengan G. So, bayangkan dua rantai ni. Okey, dua rantai ni ya. Kalau di sini adalah A dan di sini kena ada T. Kalau sini G, sini C. Kalau sini C, sini G. So, mereka akan berpintal. So, yang ni kita panggil sebagai nucleotides. Nucleotides. Faham? Faham ke tak? Okay, so dalam DNA, kamu boleh buat satu orang kata apa? Satu macam add kat sini, kamu tulis nucleotida. Nucleotida. Okay? Sir, saya tak faham ATGC tu. Okay, boleh. Boleh. Okay. Tunggu sekejap. Okay. Dengar sini ya. Untuk, okay, senang saja. ATGC adalah kod. Adalah perintah. Ataupun protein yang terdapat dalam diri anda. Apakah perintah-perintah ini? Perintah-perintah ini adalah perintah untuk menghasilkan sel baru, protein baru dan sebagainya. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, boleh kita lari topik sikit? Boleh kita lari topik sikit? Boleh ya? Okey, jom. Okey. Jom kita lihat di sini ya, apakah perintah-perintah ini. Now, ini adalah satu DNA, sebahagian daripada DNA kamu ya. So, okey, ini adalah perintah. Okey, yang ni semua adalah nucleotida. Yang ni adalah sebahagian daripada DNA. Now, bayangkan ini adalah satu perintah. Ini adalah satu perintah. Apakah perintah? Perintah kita boleh panggil sebagai gene. Perintah kita panggil sebagai gene. Okey. Perintah ini adalah untuk menghasilkan rambut yang kerinting. Okey. Dengan ini 3 nukleotida, 3 nukleotida bersama dengan satu asid amino. Sebab badan manusia tak nampak pula student. Tiga nukleotida bersama dengan satu amino acid. Okey? Kita ada lebih kurang 21 amino acid. So, bila satu amino acid ni, okey, bayangkan, tiga ni perintah satu amino acid. 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 Dan tiga ni memerintah satu amino acid. So, bila amino acid bergabung, menjadi protein. Bila amino acid bergabung, menjadi protein. Protein ni boleh apa sahaja. Boleh jadi rambut, kuku, kulit dan sebagainya. Daripada bahagian boleh jadi tulang dan sebagainya. So ini adalah perintah untuk menghasilkan protein yang berguna kepada manusia. So di manakah kamu dapat ni?
Ini adalah daripada DNA kamu. Okey? Faham tak? Siapa tak faham? Anybody? Cikgu nak feedback. Cikgu nak feedback. Come on, tell me. Sebab tak boleh tengok muka, susah. Come on, tell me. Okay? Siapa tak faham? Agak kompleks ya. Biologi semakin hari akan jadi semakin kompleks. Tapi, boleh faham. Siapa tak faham? Cikgu, tak apa. Cikgu repeat balik. Hello? Anybody in the class? Hello? Guys? Faham, sir? Okay. One Nur Bara, thank you. Anybody else? Shabil, Aiman? Nur, Fazira? Zaidatul? Okay. Ain Sabrina? Okay, Are you good, Okay. I'm happy if you're good. Okay, bagus. Bagus. Okay. Shall we continue? Can we continue? Selalu soalan macam mana kalau macam ni? Okay. Oops. Pasal soalan, kita akan bincang lagi sekali. Kita kena fahamkan konsep dulu. Kalau tak faham konsep, kita tidak akan faham benda ni. Sebab lepas ni ada satu subtopik yang mengenai ini semua. Apakah akan berlaku jika saya kehilangan satu nukleotida? Ada banyak soalan macam ni semua akan tanya. Tapi sebelum tu kita kena tahu apakah konsep keseluruhan dia dulu. Boleh? Are we good? Good, ya? Okay, let's go. Continue. Oops. Okay, now, welcome back. Okay, now, so kita dah tahu dah, iaitu kromosom berbenang yang dikumpulkan bila dihuraikan menjadi DNA. Daripada DNA adalah diperbuat daripada nukleotida, iaitu perintah untuk menghasilkan protein. So perintah itu adalah ATGC, nukleotida. So, apakah nukleotida diperbuat? Itu satu soalan yang selalu ditanya. Okay? Apakah nukleotida bagaimanakah nukleotida dihasilkan? Cikgu padam yang ni. Okay, nukleotida, okay, biasanya macam ni. Okay, so kita akan panggil dia sebagai P, R dan di sini pula dia boleh ada C, boleh ada A, boleh ada T, boleh ada G. So, di sinilah yang membezakan dia. Di sini yang so yang ni apa? Yang ni adalah what is this? This is kumpulan fosfat. Dan yang ni gula pentose. Kumpulan fosfat, gula pentose, dan yang ni adalah kita panggil sebagai base bernitrogen. Base bernitrogen. So base bernitrogen ni ada 4 jenis, iaitu G, C, T dan U. G, C, T dan U. Kenapa cikgu kata yang G hanya bergabung dengan C, yang C bergabung dengan G, T bergabung dengan U dan U bergabung dengan kita tak akan ambil U di sini, kita ambil sebagai A. Okey, kenapa?
Kenapa yang G tak boleh bergabung dengan A pula? Kenapa yang A tak boleh bergabung dengan C? Pernah fikir tak kenapa? Pernah tanya tak kenapa? Senang sahaja. Tak begitu susah. G menghasilkan 3 hydrogen bond. Okay, so macam ni Kalau G dengan C, okay, tak clear pula dah. Kalau G dan C, dia akan menghasilkan 3 ikatan hidrogen. Kalau A dan T, dia akan menghasilkan 2 ikatan hidrogen. Sebab itulah A tidak boleh bergabung dengan G ataupun C. Sebab dia memerlukan 3 ikatan hidrogen. A hanya bergabung dengan T ataupun T bergabung dengan A sebab dia boleh menghasilkan 2 ikatan hidrogen. So di sini begitulah dia tersusun. Okey? AT, GC, CG macam tu. Faham? Faham tak? Guys? Anybody there? Saya tak faham, sir. Apa yang tak faham, Nuranis? Apa yang tak faham, Nuranis? Bagi tahu cikgu. Tag. Cikgu dengar sini. Cikgu tengah tengok sini. Tag. Yang ikatan hidrogen. Oh, senang saja. Okay. Okay, now. Okay. Hydrogen bond. Okay. Clearly listen here. Okay, cikgu padam dulu yang ni Cikgu padam dulu. Okay, let's keep things very straight. Kita ada berapa nukleotida? Kita ada berapa nukleotida? Ada berapa? Kita ada A, T, G, dan C. Betul? So, A hanya akan bergabung dengan T. Dan G hanya akan bergabung dengan C ataupun vice versa. Ataupun T dengan A ataupun C dengan G. Tetapi, kenapa? Kenapa? Mudah sahaja. Kerana di sini. Di base nitrogen dia. Di mana G menghasilkan 3 hydrogen bond. 3 ikatan hidrogen. Okey, di mana dia perlu bergabung dengan sesiapa yang boleh memberi 3 hidrogen di sini ataupun boleh melakukan 3 ikatan hidrogen. Hanya C sahaja boleh melakukannya. Sebab kenapa? A dan T pula dia akan menghasilkan hanya 2 ikatan hidrogen. Sebab itulah hanya A dengan T sahaja boleh bergabung. So, di sini di pentose sugar sini, di sini base bernitrogen sini, kalau yang ni adalah A, okey, dia akan menghasilkan 2 gandaan, 2 gabungan hidrogen yang hanya akan bergabung dengan T. Kalau dia adalah G, dia akan menghasilkan 3 yang hanya bergabung dengan C sebab C pun memerlukan 3 ikatan hidrogen. Okay? Any question? Guys, any question? Guys, no sir. Bagus. Saya Ratul cakap no. Okay, now another one more thing I forgot to ask. Let's say, next time kalau saya mengambil kelas anda, English ke BM? Sebab saya dinasihatkan untuk mengajar dalam bahasa Malaysia. Tapi ada tak sesiapa banyak English? Oh, okay. Okay, English BM. Okay, you know what? Okay, I understand half of the class goes for English and half of the class goes for Bahasa Malaysia. So, if the next time I took your class, okay, next time, I'll make sure that both the language will be combined together. The explanation will be done in both the languages. Are we fine? Do we have a deal? Very good? Okay, fantastic. Now, so let's go for the next one. Okay, now, what is
the importance of studying this. Apakah kepentingan untuk belajar mengenai asid nukleik? Ataupun kita boleh kata sebagai, apakah kepentingan penyelidikan genetik? What is the importance of genetic studies? So what you know here is very, very minimum. Apa yang anda ditahu di sini adalah very, very basic. So we know already, it's always chromosome, then it goes to DNA, then it goes to, from DNA it goes to where? It goes to gene. Okay, now, if you see in the form of textbook, dalam bentuk textbook, your buku teks is chromosome. Your bab will be always DNA. Your subtopic will be gene. Your perkataan, your words will be always be nucleotida. Without this, there's no this. Then there's no this, and there's no this. So the most important thing here is your nucleotida, which makes up the whole structure. So, buku teks ialah kromosom, bab adalah DNA, subtopik adalah gene, perkataan dalam subtopik tersebut adalah nucleotida. Faham? Seperti satu, okay, let's do this. Let's take a recipe book. Buku resepi. Okay, hari ni buku resepi kita adalah untuk menghasilkan rambut kerinting. So kamu ambil buku teks apa? Kamu ambil buku teks resepi untuk membuat manusia ataupun resepi untuk menghasilkan manusia. So kamu pergi pada bab rambut. Kamu pergi pada bahagian rambut. Okey, kamu buka resepi untuk buat rambut. Sebab dalam rambut ada banyak resepi. Rambut kerinting, rambut lurus, rambut kerinting warna merah, rambut kerinting warna hitam dan sebagainya. So kita pergi pada bab rambut. Penghasilan rambut. Dan pergi kita pada subtopik apa? Kita pergi untuk subtopik rambut kerinting berwarna hitam. Okey, rambut kerinting berwarna hitam. Dan perkataan dia ataupun nukleotida dia adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan rambut kerinting berwarna hitam. If you follow the recipe properly ataupun correct nucleotida, your outcome will be rambut kerinting berwarna hitam. Understand? Look at this as a recipe book. Buku resepi. Faham? Faham? And somebody asked me, is human cloning is possible? Bolehkah cloning manusia dilakukan? Cikgu nak tanya satu soalan. Dah pernah buat ke tak pernah buat ke? Banyak pihak menafikannya. Okey? Kalau anda boleh mengklon seekor kambing biri-biri, apalah susahnya untuk mengklon satu manusia? Kambing biri-biri adalah sekompleks manusia. Ada hati, ada ginjal, ada jantung, ada saluran darah, ada otak, ada bulu, ada orang kata apa? Ada mata dan sebagainya, kulit dan sebagainya, sistem penghadaman, sistem respirasi. Semuanya sebiji macam manusia. Kamu rasa susah ke? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh, tetapi tidak diwar-warkan sebab akan menghasilkan banyak akan menyebabkan rasa tidak puas hati kepada banyak pihak. Cikgu nak bagi tahu sesuatu sahaja ya. Bila kita masukkan kajian saintifik ya, this is how science students should think kan. Okay. Nuclear physics, okay, physics nuklear adalah satu pembelajaran untuk menghasilkan tenaga dengan memecahkan atom. Tetapi dengan mendapatkan maklumat tersebut, manusia mula memanipulasikan dia untuk menghasilkan tenaga nuklear, bom nuklear dan sebagainya. So kalau anda boleh klon satu kambing biri-biri untuk mengklon manusia, boleh buat kat bilik sebelah. Bilik A buat kambing, bilik A boleh buat manusia. Anytime, anywhere. No problem at all. Okay? So jawapan dia boleh. Tiada masalah langsung. Okay? Apakah kambing biri-biri pertama yang diklon? Nama dia apa? Siapa tahu nama dia apa? Apakah nama kambing biri-biri yang diklonkan oleh manusia untuk pertama kali? Siapa tahu nama dia? Anybody? Cepat Google. Nama dia adalah Dolly. D-O-L-L-Y.
Dolly. Dan selepas itu banyak kambing biri-biri binatang yang telah diklonkan, tapi yang paling famous adalah Dolly the sheep. The first publicly exposed cloning. Okay, binatang pertama yang orang kata apa, yang dinyatakan secara umum kepada kesemua umat manusia, dan mengatakan bahawa manusia berjaya mengelon kambing. Tapi sebelum tu banyak kali dah orang buat dah, tapi tidak diwar-warkan sahaja. Okay, any question? Any question? So, what is the importance of genetic studies? First of all, okay, kamu boleh memanipulasikan kod. Kod ini adalah yang boleh menyebabkan penyakit. So dengan membelajar kod ni, kamu boleh, orang kata apa, we can delete them. Kita boleh asingkan mereka, dan kita boleh memasukkan kod yang betul yang tidak akan menghasilkan penyakit. Okey, banyak digunakan dalam pengajian kanser dan juga untuk menghasilkan seperti jagung yang berwarna kuning, seperti tomato yang berwarna kilat, di mana genetik obor-obor. Okey, obor-obor. Ya, tahu apa tu obor-obor? Jellyfish. Dia orang ambil genetik jin daripada dia, masukkan ke dalam buah tomato. Sebab itulah buah tomato sekarang semua berkilat. Sebab dia ada komponen ikan obor-obor di dalamnya. Ya, selain daripada itu, boleh digunakan untuk menghasilkan jagung, padi, tanaman yang lebih resisten kepada penyakit. Okey, supaya kita boleh membekalkan makanan dengan banyak. Dan juga kita boleh juga menghasilkan tanaman yang boleh tahan kemarau. Boleh hidup dalam keadaan yang lebih sukar, supaya negara-negara seperti negara-negara yang panas, negara-negara yang mendapat hujan yang kurang seperti Somalia, Ethiopia dan sebagainya, untuk melakukan pertanian supaya sumber makanan boleh ditingkatkan dengan lebih banyak. Kan ini adalah genetik. Dan juga kita boleh menghasilkan, ataupun dengan kajian genetik juga, kita boleh mengubati banyak penyakit yang sukar diubati. Ada orang tanya mengenai OKU, ya. Okay, now, bila kita kata orang kurang upaya, kita patut lihat je daripada bentuk fizikal ke daripada bentuk mental. Mental adalah seperti Down syndrome, ya, di mana bukan kata tak boleh, tetapi kita tidak mempunyai kewangan. Okey, kita tidak mempunyai kelebihan kewangan untuk memperbetulkan kondusi ini semua. Yang ni patut diperbuat dalam masa persenyawaannya. Bila dan sperma bertemu, kamu sudah perlu melakukan pembetulan pada peringkat tersebut, bukan bila dia dah jadi fetus ke dan sebagainya. Dan juga kamu juga boleh lihat dia kepada bayi-bayi yang lahir tanpa kaki, lahir tanpa tangan dan sebagainya. Okey, boleh juga dilakukan, tetapi sehingga hari ini kaedah-kaedah ini tidak diwar-warkan sebab satu, terlalu mahal, dan kita di Malaysia tidak mempunyai kepakaran sebegini. Belum ada lagi. Kalau ada pun, siapa nak bayar? Sebab pembayaran dia adalah sangat-sangat mahal dan mengambil proses yang lama. And peratus kebesaran, kejayaan dia adalah sangat, bukan kata rendah, tetapi sukar ditentukan. Satu adalah kewangan, kepakaran, dan juga result dia adalah sukar. Sebab tu tak begitu banyak genetic medication digunakan atas manusia. Tapi sekarang yang tengah famous adalah seperti stem cell. Ya, jangan tertipu ya, beli benda-benda produk kecantikannya, stem cell buah anggur, makan muka boleh jadi kilat dan sebagainya. Yang tu semua tipu. Mana boleh stem cell kamu makannya, dia akan dihadamkan dalam sistem penghadaman anda. Yang keluarnya tahi kat belakang, bukan keluar kat muka berseri. Muka kamu berseri sebab kamu boleh berak lagi bagus. Sebab tu muka dah berseri. Bukan sebab kamu makan stem cell anggur ataupun tomato, ya.
Benda tu tidak benar. Jangan mempercayai benda-benda karut sebegini. Okey? Stem cell ni adalah dihasilkan di sumsum tulang. Adalah sejenis sel yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang boleh ditransformasikan menjadi kehendak anda. Seperti dia boleh jadi tulang, dia boleh jadi hati, dia boleh jadi mata, rambut dan sebagainya. Tapi bukan dengan campurkan dengan serbuk dan masuk ke dalam mulut ya. Tidak. Dia tidak berfungsi sebegitu ya. Dia memerlukan kepakaran yang sangat-sangat tinggi. Kalau cikgu ajar balik kelas tersebut, cikgu akan memberi sedikit penerangan atas konsep stem cell. So sekian, cikgu nak tamatkan kelas cikgu pada hari ini. Kita akan jumpa lagi kalau boleh insya-Allah minggu hadapan. Ya. Sekian. Bye. Take care guys. I hope you all enjoy your class. Kalau tak faham, you can always contact me in Instagram and Instagram ya. So take care guys ya. Bye. Take care. Jangan lupa kelas untuk program minggu besok pukul 10 tak silap saya ya. Ya untuk